Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan sesi tazkirah kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama kita ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dan syukur nikmat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia dan nikmatnya ke atas kita di sepanjang kehidupan kita. Pagi ini kita dibangunkan berada dalam satu sesi majlis ilmu yang kita panggil sebagai majlis ilmu tazkirah bulanan, sesi tazkirah FKB siri yang ke-92. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengucapkan alu-aluan selamat datang kepada tuan penceramah kita, iaitu Dr. Abdul Muhsin bin Sulaiman, seorang pensyarah kanan di Jabatan Educational Foundation and Humanities di Fakulti Pendidikan, ya, di Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, dan juga untuk pengetahuan yang berbahagia Fadil Ustaz, sesi tazkirah ini kita dah lama kita mulakan semenjak PKP lagi kalau tak silap saya, dan ini merupakan sesi pertemuan yang ke-92 kalilah, ya. Pada awal-awal dahulu kita sebab kita bermula dengan pada musim PKP, jadi pertemuan kita untuk secara fizikal adalah agak terhad. Jadi pada ketika itu kita mulakan dengan sesi tazkirah online di FKAB bersama dengan mesyuarat-mesyuarat yang lain sebagai sebahagian daripada pendidikan rohani kita di Fakulti Kejuruteraan, di samping dengan kerja-kerja yang kita lalui di sepanjang hari sebagai seorang pekerja di UKM. Kita juga ada isikan, ya, beberapa sesi tazkirah lah untuk ahli-ahli kita di Fakulti Kejuruteraan sebenarnya. Selain daripada itu, kita tidak tertakluk kepada tazkirah di dalam bentuk pendidikan Islam, tetapi kita terbuka, sedangkan kita juga buka sesi tazkirah kita ini untuk kepada ahli-ahli yang lain di luar sana, ya. Dan selepas tu bila kita selepas daripada pandemik ini, kita longgarkan sedikit, kita bermula dengan kita buat sebulan sekali sebab kita juga ada beberapa komitmen yang lain. Itu untuk serba sedikitlah untuk pengetahuan yang berharga Al-Fadhil Ustaz, bagaimana kita mula mengendalikan program sesi tazkirah kita ini. So kalau tengok kat sini, kita sesi kita ni dah 92 kali, maknanya dah lama lah, dah lebih daripada setahun, hampir 2 tahun lebih kurang macam tu. Wallahualam. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pentadbir yang hadir pada ketika ini. Saya tak pasti, mungkin sebahagiannya mungkin ada dekan kita kat sini, ada ketua jabatan di sini, ada ketua pentadbir, ada semua kaki tangan Fakulti Kejuruteraan yang terdiri daripada kalangan kaki tangan pensyarah, dan juga terdiri daripada kaki tangan pentadbir, dan juga terdiri daripada kaki tangan sokongan. Jadi semua latar belakang, insyaAllah kita akan berada di dalam sesi yang sama, insyaAllah. Untuk sesi tazkirah ni, biasanya saya akan perkenalkanlah sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan penceramah kita pada hari ini. Kita akan berikan masa lebih kurang dalam setengah jam hingga 45 minit untuk beliau berikan sedikit tazkirah atau penceramah beliau. Kemudian kita buka kepada soalan Q&A. Boleh Ustaz, ya? Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat sekalian,
ada apa-apa soalan boleh kemukakan di ruangan chat sama ada saya ataupun bahagian urusia teknikal FKAB yang akan kumpul dan kita akan ajukan kepada yang berbahagia Ustaz. Di sesi terakhir nanti kita minta sidang hadirin dan hadirat sekalian untuk tidak keluar terus daripada kita punya sesi tazkirah di dalam domain Zoom ini. Kita akan adakan sedikit gambar lah, sesi bergambar, ya, sesi bergambar. Dan kemudian kita akan ada link untuk pendaftaran lah kepada semua ahli. Okey. Baik, saya ingin perkenalkan sedikitlah tuan penceramah kita. Nama beliau adalah Dr. Abdul Muhsin bin Sulaiman. Betul Ustaz ya? Dr. Abdul Muhsin bin Sulaiman. Beliau uniknya Dr. Abdul Muhsin ni macam mana saya kenal beliau. Dia merupakan rakan baik dan guru saya lah. Ya, rakan baik dan guru saya. Umur pun hampir sebaya. Tapi disebabkan kepakaran beliau dalam bidang ilmu agama yang sangat mendalam, terutama dalam bidang tasawuf, saya sangat menghormati beliau. Dan sehingga sekarang walaupun selepas saya habis belajar di UM, saya masih lagi berhubung dengan beliau lah. Kadang-kadang adalah sekali sekala, dua kali sekala bersama dengan beliau di dalam kuliah online. Mendapat pendidikan apa nama ni, BA, Master dan juga PhD, semua di UM. Betul saya? Dan kepakaran beliau adalah di dalam bidang tasawur Islam, adab dan akhlak lah. Banyak memberi kuliah berkenaan dengan tasawuf di sekitar Lembah Kelang. Mungkin kalau ada beberapa maklumat yang tersilap yang saya beri kepada berkenaan biodata penceramah kita pada pagi ini, saya mohon untuk Ustaz perbetulkanlah. Ya, Ustaz. Baik, tajuk yang kita nak cuba bincang pada pagi ini ialah iaitu berkait rapat dengan bidang kepakaran Dr. Abdul Muhsin, iaitu berkenaan dengan pendidikan, pembentukan dan cabarannya yang ada kena-mengena dengan elemen rohani insan. Tu. Jadi saya minta Ustaz sedikit kupaslah sedikit kan. Macam mana kita nak bentuk pendidikan terhadap anak-anak kita, masyarakat kita, macam mana dan apa cabaran dia. Dan kita cuba nak masukkan macam mana, apakah yang kaedah bagaimanakah supaya elemen kerohanian ini terserap di dalam diri masyarakat dan juga anak-anak. Okay. Jadi pada saya tak nak bercerita panjang sebab yang nak beri ceramahnya adalah Ustaz. Okay. Jadi kita tanpa buang masa, dengan ini saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah beliau ataupun tazkirah beliau. Saya mohon kepada teknikal FKAB untuk paparkan slide sebab tadi saya baru sahaja forwardkan slide kepada teknikal FKAB untuk paparkan slide pembentangan sebagai bahan sokongan kuliah beliau pada pagi ini. Okey, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak-banyak memanjatkan kesyukuran dari lubuk hati kita dan sama-samalah di samping kita mengucapkan terima kasih
sama-samalah kita bermuhasabah akan kedudukan status kesyukuran kita. Tidak dikatakan orang yang memuji itu sebenar-benar orang yang memuji, melainkan orang yang bersyukur. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi jami'i salawati kulliha adada ma fi ilmillah ala sayyidina Muhammad wa alihi wa man walah fi kulli lahzatin abada bi kulli lisanin li ahli al-ma'rifati billah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita pagi ni dapat secara maya uh, dalam sesi tazkirah anjuran Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Ramizi bin Muhammad, Profesor Madya, IR Dr. IR uh, Ramizi bin Muhammad yang menyusun pertemuan kita hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dekan, timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua jabatan, pegawai kanan dan juga semua warga, tak kira di mana peringkat, dari kalangan keluarga besar FKAB. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim di antara dua universiti besar, universiti di antara universiti-universiti yang senior, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Universiti Malaya. Alhamdulillah ini satu nikmat yang nikmat silaturahim di antara nikmat-nikmat yang besar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk saya hari ini saya hanya ambil seringkas mungkin masa untuk berbicara tentang elemen rohani insan, yang mana saya akan bincang dari tiga sudut: pendidikan, pembentukan dan cabaran. Sengaja saya memilih tajuk kerohanian ini selain daripada pengamatan saya, dan saya bukanlah pakar ataupun orang yang lebih layak bercakap dalam soal kerohanian ini, sebab bidang akademik saya dalam bidang pendidikan Islam. Cuma di antara tumpuan saya juga adalah berkaitan dengan pendidikan kerohanian, maka saya cuba berbicara sedikit mana yang saya mampu. Saya sengaja pilih tajuk kerohanian insan ini kerana bukan saja hari ini kita telah lama hidup dengan dunia material. Itu tidak salah kerana kehidupan kita memanglah banyak berkaitan dengan makan, minum, kerja, fizikal dan semua. Cuma di hari Jumaat yang berkat ini, eloknya kita bermuhasabah tentang kita ni siapa sebenarnya di sisi Allah, dan apa elemen yang dituntut kita bermuhasabah pada hari yang mulia ini, iaitu berkait dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu yang terutamanya dia bersifat rohani. Kepercayaan kita, kasih kita, keyakinan kita dan sebagainya. Oleh yang demikian, maka tajuk ini memanglah terlalu besar untuk kita bincang. Cuma saya hanya lihat dari sudut bagaimana untuk mendidik rohani, membentuk, dan apa cabaran-cabaran dalam masa kita membentuk rohani. Tuan-tuan muslim-muslimat, kita tak berkesudahan hidup kita dengan fizikal. Saya selalu bercakap dengan
kawan-kawan, kenalan saya, termasuk juga pelajar-pelajar saya. Kita kalau di fakulti kami, fakulti pendidikan, di bawah jabatan kami ada kepakarannya dalam bidang pendidikan jasmani. Kalau pendidikan jasmani ada, kenapa kita takut untuk berbicara tentang istilah pendidikan rohani? Sebab sebab itu pasangannya dan kita tak berkesudahan berbicara tentang pendidikan jasmani selama-lamanya. Dan mungkin kalau saya saya buat paperwork ataupun membentangkan kertas kerja tentang pendidikan rohani, mana saya kata di fakulti kami lah. Sebab di sini ada jasmani dan perlu ada rohaninya. Itu secara apa nama itu, secara tak langsung lah. Cuma dalam kehidupan kita elemen rohani ini elemen yang uh, sudah sedia ada di dalam diri kita. Lepas ini kita akan tengok slide di mana ayat yang selalu kita baca kalau kita selalu solat duha itu, selalunya kita baca tentang manusia itu ada nafs, ada jiwa. Semestinya bila manusia itu bila disebut ada jiwa, dia ada akal, dia ada hati, dia ada rohani, dia ada roh. Oleh sebab itu kita perlu sedar perkara-perkara ini perlu diulang-ulang, perlu dibincangkan. Sebab kalau ikut kehidupan sehari-harian, kita banyak menumpukan kepada perkara yang bersifat rohani. Perkara yang bersifat jasmani, perkara yang bersifat fizikal, sehingga kan kita terlupa. Bahkan bukan saja terlupa, mengabaikan dan tidak memberi hak kepada rohani kita. Lalu rohani kita itu sakit sebab dia wujud di dalam diri kita. Dia sakit itu dia beri signal. Sakitnya dia itu menyebabkan kita cari ketenangan, kita tak jumpa. Sakitnya rohani itu hidup kita celaru. Sakitnya rohani itu mencetuskan ego, super ego. Sakit itu menimbulkan kecelaruan. Sebenarnya itu signal untuk menyedarkan kita. Kalau dalam bahasa orang kampung saya, orang Kota Baru kata, supaya kita khabar, supaya kita sedar bahawa rohani kita itu menuntut hak. Ya, tiap-tiap hari ada masalah, tiap-tiap hari ada masalah. Celek mata dah datang masalah. Itu menunjukkan rohani kita perlu diberi tumpuan. Cuma kita saja kita tak tahu dan kita uh, buat tak endah sehingga kan dia makin sakit, makin sakit. Itu sebagai mukadimah saya. Cuma kalau kita tengok slide pada mukadimah slide, kalau boleh bantu. Manusia itu disebut sebagai ciptaan yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terbaiknya manusia itu sehingga Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala sengaja menyebut ahsan. Bila kita belajar bahasa Arab, ini disebut sirah tafdil, melebihkan. Dan bila disebut ahsan, yang terbaik. Di dalam hadis disebut khairun nas, manusia yang terbaik. Dan banyak tempat lagi lah perbincangan dia. Cuma manusia itu dia mungkin disebabkan kehidupan dia yang banyak berkait dengan fizikal, material, lalu akhir sekali dia lupa dia terbaik. Terbaiknya manusia itu saya lihat dari satu sudut. Baiknya manusia ini boleh lihat daripada banyak sudut. Sudut ciptaannya, sudut struktur tubuhnya, dari sudut anatomik, studiesnya, kalau kita lihat dari sudut dalamannya, luarannya, dari sudut ciptaan organ-organ kita, dari sudut memori,
Itu banyak boleh dilihat manusia. Semuanya, pendek kata, tak akan ada yang meletakkan manusia itu di tahap kedua dan ketiga berbanding dengan ciptaan-ciptaan lain. Cubalah, dan tuan-tuan, puan-puan akan dapat, akan berupaya dapat hasilnya bila kita test di mana-mana bahagian, manusia akan berada di nombor satu. Manusia akan berada di nombor satu. Cuma dari sudut perkaitan dengan tajuk ini, maka saya lihat manusia itu dari sudut istimewanya kerana diberikan 4 elemen ini. Ruh, sebagaimana disebut di dalam surah Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh. Perbincangan tentang ruh itu hanya dalam kalangan manusia. Bertanya tentang ruh kerana ruh itu ada dalam 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 jiwa manusia. Ruh di sini bukan dengan maksud nyawa, ya tuan-tuan puan-puan. Ini bukan ruh, dia ada dua maksud. Ruh yang kita nak bincangkan kerohanian, yang kita nak bincangkan hari ini bakat ataupun platform ataupun dataran yang terlalu istimewa yang Allah Taala ciptakan hanya ada di dalam tubuh manusia, dalam jiwa manusia, dalam kehidupan manusia. Manusia punya ruh, bakat, dengan maksud bakat untuk mengenal Tuhan itu, untuk lebih intim dengan dia. Manusia itu disebut sebagai insan. Hari ini saya tak sebut, dalam slide saya sebut insan. Saya suka sebut insan. Saya lebih suka daripada menyebut insan itu dengan maksud dengan sebutan manusia. Bukanlah saya nak mempelekehkan perkataan manusia, itu bahasa kita. Tapi kalau insan, dia lebih kepada keintiman. Bila kita sebut al-insan, dan kalau di tempat yang lain Al-Quran sebut al-ins. Ins dengan maksud manusia. Dia ada perkataan bahasa Arab yang disebut sebagai uns. Kalau kita letak huruf hamzah itu baris depan, kita akan baca uns. Uns itu dengan maksud mesra. Manusia dipanggil dengan panggilan yang di sana adanya kita kata apa? Dia adanya isyarat yang nyata bahawa dialah manusia itu makhluk yang paling intim, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu ruh itu dibekalkan. Dan pada masa yang sama, manusia ada qalb, lahum qulubun. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-A'raf, manusia itu ada qulub. Cuma dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama, kalau qulub itu, kalau jiwa, jantung itu tidak, jantung, hati itu tidak diberi hak dia akan jadi macam binatang. Sebab itu saya katakan, manusia itu daripada sudut 4 ini, dia ada yang eloknya, dia boleh jadi elok dengan 4 ini, dan dengan 4 perkara ini juga dia akan jadi buruk kalau dia tidak memberi haknya. Di samping itu manusia punya nafs, punya jiwa. Kalau dalam bahasa ulama tasawuf yang lebih berfalsafah, dia kata manusia itu punya malakah wal mulk. Manusia itu punya bakat yang besar dan punya kerajaan yang tersendiri. Mempunyai kerajaan, kejiwaannya yang tersendiri. Kalau kita nak kaitkan dengan kemerdekaan, manusia itu punya kerajaan jiwa, kerajaan hati. Selagi mana nafsu itu tidak dibebaskan, makna kata kerajaan kita masih dijajah. Kerana penjajah utamanya kepada kerajaan jiwa, kerajaan hati adalah nafsu. Ketika mana nafsu sudah ditewaskan, sudah dibentuk, sudah dididik dengan baik, maka dikatakan manusia itu sebagai manusia yang merdeka. Itu dari sudut tasawufnya, penglihatan orang tasawufnya. Terlalu metafor, ya, terlalu berkias. Tetapi itu sebenarnya hakikat. Dan manusia itu punya akal. Ya. Banyak Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun. Cuma saya ambil salah satu daripada banyak-banyak. Ini elemen-elemen besar
yang ada di dalam jiwa manusia. Kalau nak dibincangkan ini, kita perlu kepada masa yang panjang, dan saya rasa tidak adil untuk berbicara dengan ringkas, dan saya rasa ini bukan platform kita santai-santai saja. Kita tak naklah terlalu ilmiah. Cuma saya nak katakan dalam banyak-banyak ini kita punya rohani kita itu perlu dijaga. Dataran ataupun kita katakan bakat yang terlalu istimewa yang Allah Ta'ala beri kepada manusia untuk dekat dengan dia, untuk bermanja dengan dia, untuk berkasih sayang dengan dia, untuk lebih intim, lebih mesra dengan dia. So, dengan sebab itu kita perlu tumpu. Uh, sebab itu saya katakan dalam mukadimah tadi, kalau kita tak beri tumpuan kepada dia, dia meronta, dia meminta sesuatu. Uh, kalau Imam Al-Busiri dia mengatakan ruh dan nafs itu katifli yuhibbur radha in lam taftimhu yanfatimi. Kalau dalam bahasa Arab disebut begitu, bersyair. Imam Busiri mengatakan roh, jiwa itu seumpama anak kecil. Kalau dia tak dapat sesuatu dia akan merengek. Anak kecil bila dia menangis, dia tak nak kereta besar, dia tak nak rumah banglo, dia tak nak geran tanah, ya. Dia nak sesuatu. Paling-paling kalau kita katakan bila di period mereka itu kecil, mereka nak susu, mereka nak bubur, mereka nak makanan, mereka nak mainan. Lalu mereka meronta. Dan bila dia sakit, dia demam pun dia menangis. Demikianlah roh. Sebenarnya roh menangis bila kita tak memberi hak. Memang kita sedikit sebanyak kita masih lagi terkesan dengan kehidupan materialism, hasil daripada sekularisasi yang berlaku secara berleluasa. Sekularisasi dengan maksud saya bukanlah dengan maksud kita belajar bahasa, belajar kejuruteraan, belajar alam bina itu sekular, bukan. Itu ilmu yang telah diiktiraf di dalam Islam. Sekularnya seseorang itu bila seseorang itu menafikan diri dia dari hidup secara bertuhan, hidup secara beragama dengan kehidupan beragama yang benar, dengan kehidupan beragama yang betul. Itu maksud sekularnya. Sehingga kan kehidupan kita banyak tertumpu pada fizikal. Saya selalu tanya pelajar-pelajar baru bila bulan September, bulan Oktober, bila datang ke fakulti kami, saya tanya, kebanyakan ni nak jadi cikgu ni siapa yang betul-betul nak jadi cikgu, nak jadi guru? Sebab saya tahu dalam kalangan ramai-ramai ini ada yang terpaksa ambil kursus perguruan. Sebab bila jadi cikgu, dan masing-masing nak berebut nak jadi cikgu. Sebab apa? Sebab kerja cikgu selesa, time base. Gajinya sampai masa akan naik sendiri. Okey, gajinya mahal dan sebagainya daripada orang lain. Sehingga kan siapa yang sebenarnya yang ikhlas itu? Sedangkan pendidikan itu platform utama untuk membentuk masyarakat, membentuk manusia. Ada yang jawab, mak dan ayah dia suruh. Dan bila kita tanya dalam kelas, mak awak kerja apa? Ya dia akan jawab, mak saya cikgu besar kat sini, mak saya pegawai PB. Patut pun semuanya datang sini jadi cikgu. Itu yang berlaku. Ada juga yang minat, ada yang datang daripada kalangan orang yang susah, ada yang datang dengan rupa kita tengok itu memang dah ada bakat nak jadi cikgu yang baik. Demikianlah manusia. Kita hidup nak belajar pun masih kita ikatkan dengan fizikal. Ya. Kita ikatkan kalau nak pilih kos dalam UPU tu, pilih 1 2 3 tu yang cepat dapat kerja. Kan? Sehingga kan kalau orang sehingga kan pengajian Islam ini usuluddin syariahnya dah tak makin dah tak laku. Orang akan tanya, nak kerja apa kalau belajar bahasa Arab? Nak kerja apa kalau belajar usuluddin? Sehingga kan dalam bab pengajian agama pun sudah jadi begitu sekali teruk. Okey.
dalam bab makan. Okey. Bab makan bukan untuk menjaga kesihatan hari ni. Bab makan untuk nak cantik. Siapa nak jadi jutawan, jadilah uh, penjual produk makanan untuk jadi jelita, untuk jadi untuk jadi untuk jadi comel. Ya. Okey. Ilmu untuk fizikal, makan untuk fizikal, semuanya hari ini untuk fizikal. Sehingga kan tidak salah kalau saya katakan, sehingga kalau dalam bab beribadat pun dia datangkan pengaruh-pengaruh fizikal. Amalan nak dapat duit cepat. Yang tu dia pulun betul-betul. Amalan nak kaya, kan? Amalan untuk tenang hati, untuk bersih hati. Sebab itu kita kadang-kadang, saya tanya pelajar saya untuk dalam bidang pendidikan Islam, saya tanya apa elemen untuk membersihkan, untuk menenangkan hati. Untuk menenangkan hati. Hati tu bila dia bersih, dia tenanglah. Masing-masing jawab baca Quran. Saya kata ramai mana baca Quran. Malaysia jaguh dalam bab baca Quran. Kan? Tiap-tiap tahun akan dapat johan. Tapi kes bunuh orang, kes bertumbuk, kes bertumbuk di jalan raya, kes buli. Sehingga kan dalam kalangan academician, ilmuwan, cikgu, orang sesama ustaz, para ulama pun membuli. Tapi mereka sembahyang, mereka solat, mereka baca Quran. Itu menunjukkan mereka tu hanya, kalau Quran itu mereka hanya recite saja, baca saja. Tidak tadabbur, tidak jadikan dia sebagai doa, tidak jadikan sebagai dia platform mengharap supaya hati itu tenang, supaya hati itu bersih. Hati bila dia bersih, dia akan tenang. Dia gitu. Cuma kaedah itu perlu betul. Cara itu perlu betul. Okey. So manusia itu memang daripada sudut penciptaannya, bila disebut ahsan, dialah yang paling hampir dengan Tuhan, dengan Allah. Cuma cara nak membentuknya, kalau boleh kita tengok slide yang seterusnya, dari pendidikan. Pendidikan ini kalau kita lihat selalu diterjemahkan dengan maksud tarbiyah. Tarbiyah. Tarbiyah selalu dikaitkan dengan pendidikan. Sebenarnya tarbiyah itu dia asuhan. So di pendidikan ini dia bukan tarbiyah saja. Dia ada turutan dia. Kalau dari sudut pendidikan rohani, di sini dari sudut pendidikan rohani lah ya. Rohani perlu dibentuk dengan adab terlebih dahulu. Ya. Kalau kita nak katakan adab itu sebagai ranking yang utama. Tapi dari sudut proses dia kalau saya nak betulkan di sini, tazkiyah, ya, perlu dibersihkan dahulu. Pendidikan perlu kepada tazkiyah, takdib, tarbiyah. Apapun 3 T yang pertama ini perlu diberi tumpuan. Adab di sini bukan adab yang anak-anak kita belajar di sekolah kafah, itu bukan. Adab di sini adab dengan Tuhan, adab dengan Allah Taala, adab dengan utusan Allah Taala, adab dengan waktu, adab dengan diri kita sendiri. Paling kurang 4 benda tu. Adab dengan Allah, adab dengan utusan Allah yakni Rasulullah, adab kita dengan masa, dengan kehidupan. Orang yang mensia-siakan masa, itu orang yang tak beradab. Ya? Orang yang tak tahu harga sesuatu yang mahal, dia tidak beradab. Dalam bahasa yang lebih keras, dia biadab dengan pemberian Tuhan. So rohani dia nak baik, dia perlu diadabkan. Sebab itu Rasulullah menyebut adabani Rabbi. Aku ni dibentuk adabnya oleh Tuhan. Allah Ta'ala membentuk adab aku. Sebab itu dalam soal pendidikan, tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita lupa soal ini. Sebab itu manusia yang terbentuk tanpa adab, dia hanya clever saja, dia hanya bijak saja, dia hanya pandai saja. Kita akan lihatlah ke mana dia pergi. Saya tak sempat saya nak buat gambar rajah. Dia begini. Manusia ni dia ada 4
Ada manusia yang ada adab, yang ada ilmu. Ada manusia yang ada ilmu, yang tak ada adab. Ada manusia yang ada adab, dia tak ada ilmu. Ada manusia yang tak ada adab, tak ada ilmu. Yang nombor 4 ni kita tak nak bincang. Yang nombor 1 itu terbaik. Ada adab, ada ilmu. Yang kita nak bincang nombor 2, nombor 3. Di situ kita akan tengok adab penting. Tuan-tuan warga UKM, saya rasa jawapan yang sama dengan apa yang saya tanya kebanyakan warga UM yang saya sempat tanyalah. Bila saya tanya, dua golongan ini mana yang kita suka? Orang yang ada ilmu yang tak ada adab dengan orang yang ada adab yang tak ada ilmu. Saya rasa yang UKM tak jawab pun tak apa. Jawab dalam hati masing-masing sekarang. For sure kita akan jawab. Semestinya kita akan jawab. Orang yang ada adab, tak ada ilmu itu, kadang-kadang kita lebih suka. Dia beradab, dia baik. Di sini menunjukkan pendidikan itu membina manusia, membina rohani dari bentuk adab itu adalah pantulan daripada rohani yang sihat. Cuma kita perlu bincang lagi lah. Adab itu bukan sekadar baik. Dia adab dalam sudut Islam ni, bila kita sebut adab, orang yang betul-betul beradab, orang yang complete set. Yang baik dengan manusia, yang baik dengan penciptanya. Kalau sekadar baik dengan penciptanya, masing-masing kita ada pengalaman. Orang non-Muslim terkadang lagi baik daripada orang Muslim. Dari sudut baik. Kalau saya boleh petik kata-kata Hamka. Hamka kata apa? Kalau hidup sekadar nak makan, kera di hutan pun kuat cari makan. Kalau hidup sekadar untuk bekerja, kerbau di sawah kuat bekerja, berpeluh. Dan saya tambah lagi kata-kata Buya Hamka. Kalau sekadar nak jadi baik, orang non-Muslim lagi baik. Sahabat-sahabat kita termasuk moderator kita berada di UK. Orang sana lagi baik. Tapi di mana kebaikan dia tu? Kita nak mengiktiraf. Orang yang betul-betul baik dari sudut agama, baik zahirnya membawa kepada Tuhan. Kebaikan dia tu membimbing kita kepada Tuhan. Boleh kita katakan baik, mereka itu baik. Cuma baik secara norms, penerimaan norma sekeliling sajalah. Pendidikan itu mesti diberikan hak adab. Sebab itulah, please ya, tuan-tuan, puan-puan, kita dalam lapangan masing-masing, kan, kita perlu lihat daripada sudut yang besar. Kita sudah letih berhadapan dengan masyarakat yang bijak, yang hanya pandai saja, tapi tidak beradab. Sama ada mereka di universiti ataupun di luar universiti. Di mana-mana saja. Saya tak nak ikan dengan universiti lah. Cuma kita kata manusia itu, kalau kita nak cari orang yang baik hari ini susah. Selalu orang sebut ilmu akan menstabilkan rohani. Dia sebenarnya ilmu ni duduk di bawah dah. Okay? Ilmu dia tak ke mana kalau kita tak faham ilmu sebagai ilmu yang benar. Sebab ilmu yang benar itu dia membawa kita dekat kepada Allah. Tapi ramai mana yang faham? Ilmu itu hanya didengar, ilmu hanya di bahasa mudahnya, ilmu kita hari ini hanya lekat di telinga je. Kebanyakan orang awam, orang keramaian. Kalau bukan daripada warga ilmu. Sedangkan ilmu itu jambatan untuk lebih khasyah, lebih takut kepada Allah. Sebab itu dia ada perkara yang lebih efektif kalau kita nak lihat dari sudut yang sebenarnya. Dan ilmu itu dia pendidikan perlu ada ilmu, perlu ada ta'lim, perlu ada tadris. Kita belajar secara berperingkat, kita belajar by flow. Memang begitu cara belajar. Tapi dari sudut kerohaniannya, ilmu dia duduk nombor 3, nombor 4, nombor 5. Yang pertamanya ilmu rohani perlu diberi tazkiyah, penyucian, perlu diberi
perlu diberi penerapan adabnya lah gitu. So macam mana kita nak mendidik dan nak aktifkan kelima-lima kita kata apa, kaedah ataupun teknik untuk mendidik ini. So kita pergi kepada pembentukan. Kalau kita pergi secara ringkasnya lah ya, dia banyak nak membentuk rohani ini supaya rohani itu sihat, supaya rohani itu kekal di dataran ahsan tadi tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Kita sekarang nak bincang supaya rohani dan jasmani itu ahsan. Okey, kita hari ni jasmani ahsan. Okey, kalau tadi kita breakfast gula kurang ataupun gula tak ada, gula catu. Kita makan yang betul-betul berkhasiat yang membekalkan vitamin yang pelbagai. Itu jasmani. Tapi belum tentu rohani kita ahsan. So untuk mengekalkan rohani dan jasmani dan yang lebih penting rohani kita tu ahsan, kita perlu kepada pendampingan. Elemen sahabat yang baik ini penting dalam pembentukan rohani. Sebab itu saya kata kita boleh kenal ramai, tapi kenalan boleh ramai. Tapi sahabat, kalau dapat seorang pun kita dah untung dah. Kita dah berjaya dah. La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki. Bagi perempuanlah. Okey. Kalau dia rentas gender itu dia akan menimbulkan masalah. Okey. Ini yang berlaku fitnah besar kita di tempat kerja. Kadang-kadang kita terlalu bebas di tempat kerja. Kita ada suami, kita ada isteri, tapi tempat kerja kita ada pasangan lain. Itu yang menyebabkan berlaku kekacauan itu. Polemik rumah tangga sampai tak berkesudahan, umur 40-an, 50-an pun tak selesai lagi. Sebab rohani dia tu sakit. Bila rohani sakit, dia cuba nak cari lorong-lorong ketenangan tu. Cuma akal ataupun nafsu membimbing dengan cara salah. Okey. Isteri orang meluahkan perasaan kepada suami orang. Suami orang pula jadi tiba-tiba nak jadi pendengar setia kepada isteri orang. Akhir sekali ada hubungan sulit. Itu yang sampai berbunuhan tu. Kita tak jauh daripada satu kes besar. Okey, asalnya bergaduh sebab kes ada masalah di tempat kerja isteri dengan kawan. Suami kerja jauh, balik bertumbuk sampai mati kawan tu. Saya tak nak sentuhlah kes itu, masih dalam siasatan. Cuma kita nak sebut benda ni dah lama dah. Ini salah satu dari contoh rohani yang sakit dan rohani yang tak stabil. Dan penerapan, kan? Kita gini sebenarnya, saya tak naklah terlalu berteori. Sebab kadang-kadang kita berteori ni tak sampai maksud dalam kehidupan seharian kita. Dia mudah aja. Kalau kita sedar kita ni manusia dan manusia itu siapa, kita akan lakukan tugas kita dengan baik lah. Kan? Manusia dia ada status, bila dah dalam keadaan berkahwin, dia kan ada batas dia, sebelum kahwin dia ada batasan dia. Dan bila pada masa yang sama perlu ada entiti kebaikan yang berada di sekeliling kita yang mengawal kita. Tak semestinya bila kita kata entiti kebaikan itu kita perlu masuk perkumpulan tertentu yang bila kita masuk itu makna kata rohani kita sihat. Boleh jadi macam tu. Tapi dengan kita secara kehidupan kita seharian, macam orang-orang dulu walaupun hidup dia simple, tapi sebenarnya kita boleh jadikan contoh. Orang-orang dulu, peringkat-peringkat mak ayah kita, dia ada tok guru dia pegang betul-betul. Ini pengalaman saya dengan mak ayah saya. Kita belajar sampai peringkat PhD. Kita sebut benda ni gini ringan, tak ada masalah. Tapi dia pegang betul-betul tok guru dia. Kita hormatlah. Sebab tok guru dia pun tok guru kita juga. Kita respect. Sebab dia waktu-waktu dia ada masa pergi jenguk tok guru dia,
dia pergi beri makanan, hantar kepada tok guru dia. Pengaruh orang baik dalam kehidupan orang dulu-dulu itu memang terjaga. Sebab itu mereka hidup tak ada batasan. Kita nak belajar jauh dia pesan. Kita belajar dalam bidang saya dalam bidang pengajian Islam selalu ditegur jaga sembahyang tu, cara pakai tu masih perlu pada teguran. Sebab itu persahabatan. Kalau kita punya sahabat yang baik, yang beradab, awas-awaslah. Bila kita duduk dengan dia kita jadi baik, jaga dia betul-betul. Jaga bukan jaga dia, jaga hubungan tu. Sebab kita perlu sesuatu daripada dia, teguran, nasihat dan paling penting peneladanan. Macam mana kita nak tiru cara hidup dia. Walaupun mungkin dia staff kita, tapi kita kena anggap walaupun staff dia manusia, mungkin dari sudut kelayakan kita jadi bos dia, dari sudut kelayakan sijilnya. Tapi kita ada Allah Ta'ala uji seseorang, Allah Ta'ala bagi lebih kat situ, Allah Ta'ala mungkin tarik kat bahagian lain. Mungkin sahabat-sahabat kita yang berada di bawah kita, dia tak layak dia berada di tempat kita, tapi dia ada kelebihan lain. Hidup dia relax, tenang, kita jumpa dia pun senyum, duit kita banyak, duit dia sikit, asyik senyum, kan? Itu kita perlu dapatkan sesuatu daripada dia itu. Sebab itu dalam pembentukan kerohanian ini, sahabat penting. Kan? Kalau dalam tasawuf dia nak bincang lebih tinggi, dia nak bincang tentang guru, dia nak tentang mursyid. Itu teori tasawuf, dia ada kerangka yang lebih besar, kerangka yang lebih efektif. Kita ambil dalam kehidupan kita je. Perlu ada orang yang menegur kita. Pembentukan itu dia akan berlaku secara tak langsung bila kita ada sahabat yang baik. So paling kuranglah hasil dari tazkirah kita hari ini ni, kita cuba lihat dalam ramai-ramai kenalan. Okey, kita cuba tengok member-member kita tu siapa yang boleh disebut sebagai sahabat. Kita cuba senaraikan. Okey, sahabat ni sahabat kaki bowling, ni kaki kedai mamak, ni sahabat kedai mamak, ni sahabat bowling, ni sahabat riding, ni sahabat fishing, ni sahabat mengaji. Senarai kan dalam ramai-ramai. Kalau kita tak senarai pun tak apa, kita cuba ingat siapa yang kita boleh dijadikan sebagai sahabat dalam banyak-banyak kenalan kita. Okay. Bukan saya salah, bukan saya kata fishing tu tak semestinya. Mungkin dia hobi dia fishing, kan? Tapi dia manusia rohaninya yang stabil. Kalau saya nak kaitkan dengan UKM, almarhum Prof Datuk Harun Din, punyalah suka dia memancing sampai sewa bot di Langkawi. Maknanya memancing itu tak salah. Tapi dia sendiri kita anggap bila kita sebut nama dia walaupun dia dah meninggal banyak tahun, kan? Boleh kita katakan dia spiritual man, boleh kita katakan dia bila sebut mungkin kebanyakan ada pengalaman dengan almarhum Datuk macam mana cakapnya, tuturnya, pandangannya. Itu aset UKM dan satu nilai yang berkekalan bagi UKM tu. Itu yang perlu kita bincang, siapa di sekeliling kita. Kalau tak seumpamanya paling kurang ada separuh sifat almarhum Datuk pun dah tak apa dah. Kemudian yang lebih penting iaitu amalan kita lah. Berteorilah kita tinggi mana, berceramahlah kita lama mana, mendengarlah kita sampai bila pun kita mendengar. Tapi kalau bahagian ini, bahagian amalan, hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni rapuh, bahkan bukan saja rapuh, takut kita pun tak ada. Kita berada ceramah kita hari ini pada hari Jumaat, ya tuan-tuan, puan-puan. Kita kena akur pada apa yang kita perlu. Bekerjalah. Saya pun kerja, masing-masing kita pun kerja. Berkhidmatlah, menyumbanglah. Tapi pada masa yang sama, kalau hari Jumaat ini tak menghalang kita sambil kita kerja. Rasulullah SAW kata, aksiru min salati alayya yawmal Jumaat. Perbanyakkan mengingati aku dengan cara berselawat kepada aku. Kan? Paling kurang kalau kita berada di tempat kita kerja sambil kita buat file ke kita, kan? Paling kurang kita pasanglah YouTube kita selawat Jibril, selawat apa, selawat yang ringkas yang kita boleh ulang berkali-kali.
Kan seronok kan? Ambil masa 15 minit, dah dapat berapa ratus dah. Berzikir ini secara langsung dan secara tak langsung. Saya nak kata gini, yang tak langsung pun sudah memberi kesan. Apatah lagi yang secara diberi tumpuan. Sebab itu dalam tasawuf itu praktikal kepada amalan peribadi ni dia banyak. Dia ada muraqabah, dia ada tawajuh, dia ada khuluwah dan macam-macam. Itu peringkat-peringkat pemfokusan, kan? Cuma saya nak sebut zikir ini kalau kita tak fokus pun dia memang dah ada kesan dia. Dia akan beri hak kepada cuma kita je tak rasa. Cuma kita nak rasa kena tumpu. So berkait dengan zikrullah, berkait dengan mujahadah nafs. Kan mujahadatun nafs ini makna kata kita mengongkong nafsu ini kita tak boleh kita kena bijaklah selama mana kita nak puas dengan nafsu. Contoh kata kita suka dengan benda-benda yang nafsu ni dia banyak fizikal. Selama mana kita nak nampak cantik? Sampai umur 50 kita dah tak cantik dah. Umur 60 dah kita dah keriput dah. Kan? Dah berkedut dah. Demikian juga yang lelaki pun selama mana kita nak bergaya? Selama mana kita nak dengan kereta besar kita? Dan selama mana kita nak bergaya dengan jenama-jenama jam mewah, kasut mewah kita? Sampai satu masa benda tu akan menyebabkan kita sedih, kan? Dan memang dah ramai yang dah mengalami. Cuma kita je kita tak mengalami yang menyebabkan kita masih duk layan benda-benda tu. Jam tangan ini masa sebenarnya. Kan? Nilai masa tu lebih besar daripada jam tangan. Tapi jam tangan kita sampai beribu-ribu. Dan sebagainya, kereta kita asyik tukar, nombor pelik kita beli sampai puluh-puluh ribu. Ini saya tak nak bincang daripada sudut kemampuan. As long as kita mampu nak beli, itu bukan duit saya tak boleh nak halang. Cuma tahap dari sudut spiritual views-nya, benda itu akan sampai satu masa tempoh. Contoh, saya dah 40-an. Saya dah rasa dah benda-benda, kan? Benda-benda kita nak buat sesuatu, tahap mana? Umur 60, mungkin saya kata, saya uzur dah. 70, 60, 70 ni kita kata kita dah tua dah. Berapa tahun lagi? Kalau saya 17 tahun, kan? 18 tahun lagi saya 60 lah. Tak lama lagi, 15 tahun lagi saya 60 lah. Contoh kata macam tak lama, 15 tahun sekejap je. Cuma itu. Sebab tu kita kalau sekarang lah, waktu kita sihat lah, kita perlu beri tumpuan kepada unsur-unsur kerohanian. Rujuklah siapa-siapa yang apa nama tu, yang pakar. Paling-paling kurang buah tangan kita dalam tazkirah hari ini. Kita bercakap tentang hari Jumaat. Berselawatlah banyak-banyak. As-salatu ala nabi syaikhun liman la syaikha lahu. Selawat kepada Rasulullah itu kata ulama tasawuf adalah pembimbing bagi orang yang tak punya pembimbing. Dan yang terakhir, cabaran kita ya tuan-tuan puan-puan, 2 minit yang terakhir saya nak berhenti sikit saja lagi, minta maaf. Doktor masa lebih tadi. Doktor bagi 45 minit. Saya dah 50 dah ni. 2 minit yang terakhir, kalau boleh kita tengok cabaran. Minta tolong admin kita tengok yang terakhir. Cabaran pembentukan elemen rohani saya datangkan 2. Saya datangkan 2 je. Kalau sebut 1 pun tak apa. Cuma saya nak sebut 2 juga. 1, gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini kita boleh tengok berapa persentage yang menjurus kepada kepuasan rohani. Gaya hidup kita ni berapa peratusan yang membawa kepada kecenderungan rohani. Kalau tak memberi kepuasan rohani pun tak apa lagi. Yang menjurus kepada kecenderungan rohani. Kalau dah masa kita dah banyak kepada yang bukan-bukan, itu kita perlu fikir. Gaya hidup kita itu perlu kita detailkan. Saya tak nak sebut orang yang ada pengalaman hidup di luar. Kadang-kadang orang yang belajar di negara-negara Eropah sana, kehidupan dia Islami. Kita yang tak ke mana-mana ni, kan, lebih orang putih daripada orang putih. Lebih putih daripada orang putih. Itu yang masalahnya. Gaya hidup kita ni, kalau kita ke barat sangat, memang kita tak akan jumpa kepuasan hidup lah. Sebab mereka itu berada dalam kehidupan sekularisme. Kan? Mereka tak ada. Sebab itu di sana, Islam itu diterima bila atas kapasiti
ajakan ataupun dakwah kepada kerohanian. Sebab tu orang berdakwah di sana dengan cara kerohanian. Dan mereka ternak benda tu sebab mereka pun orang putih pun manusia. Kita pun manusia. Manusia itu punya fitrah. Fitrah ni dia perlu kepada pencarian yang betul. Sebab tu mereka tak fikir panjang. Sahabat-sahabat kita dalam YouTube ada yang selisih dengan ulama di airport. Dia boleh convert sebab dia dah cari lama. Jumpa kat situ dia convert. Kan jumpa kat taman kan. Ha. Dan akhir sekali dia terhenti kepada tujuan hidup kita lah. Of course lah, kita tak boleh nafikan tujuan hidup kita ni. Bila tujuan hidup kita terlalu fizikal, rohani kita meronta. Bila tujuan hidup kita ni banyak kepada yang lebih kepada material, kita tak stabil. Okey, secara misalinya bila dah tujuan, secara sepatutnya memanglah slogan hidup kita ni, apa yang kita akan sebut akhir sekali tu sebenarnya slogan hidup kita. Kalau bukan kita sebut, orang lain akan sebut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu je slogan hidup kita sebenarnya. Kita ni milik Allah. So diri kita ni mesti berada dalam acuan sebagaimana yang Allah Taala kehendakilah. ISO ketuhanan, ISO ilahi itu. Kita banyak berbicara tentang ISO SIRIM, MQA itu dan ini. Tak salah untuk keduniaan kita. Untuk kerohanian kita dia perlu ada ISO-nya. Kalau dalam seminggu, berapa hari kita bangun bercakap dengan Tuhan, bermunajat. Banyak dalam seminggu kita, banyak mana selawat kita. Itu unsur-unsur kerohanian. Setuju tak setuju, itulah bendanya. Kan? Hari ni kalau kita dengar saja, kita tak buat, kita akan terus mengalami. Siapa yang dah mengalami, dia akan rasa. Tumpuan kepada perkara yang bersifat-sifat rohani itu sebenarnya, kita tak perlu sebut dah. Dunia kita dah settle dah. Dunia kita dah happy dah tenang dah. Masalahnya, bagi yang tak beri tumpuan kepada rohani ni, dunia dia bercelaru. Rohani dia sakit. Kan? Dan orang yang tumpu kepada kerohanian ini, tumpu kepada apa yang sepatutnya Allah Ta'ala kehendaki, dia tak perlu fikir dah dunia. Dunia tu dia akan baik sendiri. Kan? Yang tak baik pun dia akan pandang benda tu baik. Dan dia berusaha untuk settle benda-benda yang bagi dia tak baik. Tu saya rasa saya perlu akhiri kuliah kita sebab kita masing-masing punya komitmen. Kita perlu berkhidmat selepas ini. Saya minta maaf. Akhirnya kesimpulan kita manusia. Sebagaimana yang saya sebut tadi, ahsan tadi. Kita banyak mengahsankan, membaikkan fizikal kita sehingga kita terlupa untuk mengahsankan juga rohani. Sedangkan rohani itu bila dia ahsan, fizikal akan terus ahsan. Okay? Kalau saya nak ulas, dia akan makin panjang. Cuma demikianlah pembentangan ringkas saya hari ini. Saya mohon maaf kalau bercelaru. Sekadar itu saja dulu, Doktor. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz. Saya rasa saya ingin buka peluanglah kepada sahabat-sahabat sekalian sekiranya ada soalan. Tetapi sementara saya menunggu soalan di ruangan chat ni, sebenarnya saya ada persoalan. Mungkin boleh Ustaz ringkaskanlah dalam seminit dua di saat-saat minit-minit terakhir ni. Ustaz ada sebut tadi satu perbincangan berkenaan dengan antara adab dan ilmu. Sehingga kan ulama menyatakan bahawa al-adabul qabla al-ilmu, kan, adab itu mendahului ilmu. Betul. Dan ulama juga kata bila adabu tafahumul ilma, dengan mempelajari adab maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Kan. Tapi cumanya mungkin kami lah di dalam fakulti kejuruteraan ni, macam mana kami nak terapkan pendahuluan adab dan juga pembelajaran ilmu ni. Kalau mungkin dalam bidang ilmu agama macam macam kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu dengan anak muridnya, anak murid kepada Imam Malik Abdul Rahman bin Abdul Qasim belajar adab selama 18 tahun bersama dengan Imam Malik. Tapi takkan kita nak begitu kan kami di dalam fakulti kejuruteraan ni. Barulah kalau Ustaz boleh ulas sedikit bagaimana cara kami untuk mendidik adab dalam masa sama kita mengajar ilmu kepada anak-anak murid kita. Saya sebenarnya apa nama tu, kalau
kalau kita nak sebut dari sudut yang lebih besar, uh, boleh saya katakan dia sama je nak mendidik student di fakulti pendidikan, pengajian Islam, sains, hatta kejuruteraan pun kita boleh katakan sama je. Cuma kepakaran saya lah mungkin. dia dia sebenarnya adab ini merentas. Nilai adab ini merentas semua ilmu. Kalau dulu saya pernah dengar lah. Ini secara tak langsung lah. Ada seorang tok guru, ada seorang tu dia dia baiki aircon doktor. Dia pergi jumpa tok guru tu, dia kata, "Tok guru, doa doa pada saya murah rezeki. Boleh syarikat gini. Dia bercakap lah. Akhir sekali tok guru tu kata apa? Dia kata bagus kerja buat pasang aircon ni. Tapi niatlah pasang aircon untuk orang sejuk, kan? Ambil lah upah sekadar untuk buat makan, kan? So kalau dari sudut doktor bilang bidang bidang electrical, bidang alam bina. So adab di situ satunya dari sudut kita boleh kaitkan dengan dia mesti ada etika dia kan doktor kan. So etika itu sebenarnya dia dah secara tak langsung membentuk adab. Cuma adab itu dia lebih perlu lagi secara kerohaniannya kan. Yang membekalkan sistem yang baik kepada sistem elektrikal yang baik kepada masyarakat itu jasa yang besar. Kita boleh baca kitab dalam cerah dengan zaman pelita dulu. Beza. Jangan nampak orang pengajian Islam saja menyumbang kepada kehidupan. Cuma kita buatlah benda tu dengan itqan, dengan tekun. Sebab secara tak langsung kita akan menyumbang. Cuma janganlah bila sampai satu tahap, oh, aku engineer. Yang ni kerja dia driver. So aku kena lebih daripada dia. Itu tak boleh lah. Tak kan? Sebab driver dia ada jasa dia, engineer je dia lah. Tak ada, sebenarnya dia sama je. Aku doktor. Aku peguam. Kan? You duduk tempat you sudahlah, kan? Bahkan jangan terlalu bangga kita, kan? Kalau tak ada pembawa bas, tak ada orang, jangan kata pemandu, tak ada orang kutip sampah, kita dah celaru dah dalam kehidupan kita. Circulation kita dah terganggu dah. So cuma yang ada itu dari sudut etikanya, dia memang dah sedia ada etika kerja, etika pembelajaran dan pembawaan. Okey, kita belajar bidang kita ni bidang fardu kifayah. Bidang kifayah, fardu kifayah dia kepada bidang perkhidmatan. Berkhidmatlah dengan baik. Kritislah dalam inovasi kita supaya secara tak langsung orang yang kadang-kadang bidang fardu kifayah ni kadang-kadang dia boleh lebih maju daripada bidang-bidang fardu ain doktor, kan? So dia meneladani sebenarnya. Dia manusia baik itu dia perlu, bagi saya dia semua dia belajarlah, bijak skor lah. Tapi jadilah cikgu yang baik, engineer yang baik, arkitek yang baik, doktor yang baik, nilai baik itu, kan? Dan baik itu perlu doktor sendiri pun mungkin boleh lagi lah. Kita boleh kembangkan lagi, jujur, baik dan sebagainya. Baik. Okey, saya rasa masa sangat mencemburu kita. Saya minta maaf Betul kepada doktor. memberhentikan tempoh kuliah kita pada pagi ini dengan lebih awal. Baik. Saya rasa saya terpaksa tutuplah sebab masa telah melebihi daripada had yang telah dibenarkan. Jadi Betul. saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kuliahnya, dan saya harap Ustaz tidak seriklah untuk bersama kami lagi sekiranya dijemput lagi selepas daripada ini InsyaAllah. pada masa-masa akan datang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pentadbir yang turut hadir, dan terutamanya kepada bahagian teknikal yang menjayakan sesi tazkirah kita pada pagi ini. Saya diminta untuk supaya semua yang hadir ini untuk membuka kamera masing-masing untuk kita tangkap gambar. Dan seterusnya saya serahkan kepada bahagian teknikal. Saya kira 1, 2, 3, senyum. Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, terima Terima kasih kasih semua. Doktor. Terima kasih Terima semua. kasih. InsyaAllah Terima kasih jumpa Ustaz. lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah pada masa-masa akan datang. Baik-baik. Okay, kita tangguhkan Baik, terima dengan kasih. tasbih Al-Qur'an dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya minta diri dulu ya, Doktor ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.